Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih ada lagi ke Radio 12 Malam bersama dengan saya Angga. Baik, kita tak nak terlalu ngoceh terlalu panjang. Kita akan teruskan dengan kisah daripada Hani bab yang ke-23. Apapun terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan saya. Kepada yang baru mampir, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share supaya channel kita ini dapat lagi berkembang insyaAllah. Baik, kita teruskan. Amir senyum melihat Syam yang sudah kelihatan agak ceria. Sebelum ini wajah itu sering sahaja kelihatan gelisah dan resah. Dia faham apa yang dilalui oleh Syam. Malah dia merasa bersalah kerana tidak mampu membantu Syam dalam hal itu. Syam, kau dah nampak happy hari ini, tegur Amir sebaik sahaja dia menghampiri Syam yang sedang menyediakan bahan-bahan untuk mandi dan mengkafankan jenazah. Takkanlah hari-hari nak sedih. Senyuman Syam semakin lebar. Amir turut senyum. Namun, dia perasan wajah jernih Syam hari ini berlainan sungguh. Matanya beralih pada daun bidara di dalam sebuah bekas. Daun bidara ni, selain untuk mandian mayat, boleh juga digunakan dalam rawatan mistik. Amir menjelaskan kepada Syam yang sedang menyediakan air bidara. Ya, aku nampak kau guna daun ni masa kau datang ke rumah Kak Purah gitu, ujar Syam. Tangannya ligat menyediakan bahan mandian. Macam mana dengan rumah? Syam mendongak seketika dan kembali menyambung kerjanya. Baginya, masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan tentang itu. Macam biasa, setakat ni belum ada apa-apa gangguan, balas Syam semula. Baguslah. Jangan dibiarkan rumah kita tu tak bernyawa. Syam sekali lagi mendongak. Dalam sungguh maksud kata-kata Amir tadi. Aku banyak belajar daripada engkau. Kau tahu tak kenapa aku minta kerja kat sini? Wajah Amir ditatap dalam. Kenapa? Soal Amir balik. Hanya dengan melihat mayat setiap hari inilah aku boleh rasa insaf. Kalau tak, hidup aku ni tunggang langgang. Aku nak rasai sendiri macam mana keadaan mayat diuruskan. Dan yang paling penting, aku dah dapat tengok pengakhiran kehidupan manusia. Semuanya ada kaitan dengan amalan. Akui Syam. Amir menepuk bahu Syam. Sebenarnya, Allah dah buka pintu hati kau untuk berubah, Syam. Ada yang masih tak insaf bila kerja dalam bidang ni. Amir berkata perlahan. Syam cepat-cepat mendongak dari posisi tunduknya tadi. Matanya tepat memandang Amir yang sedang mengukir senyuman nipis. Kalau dah sebati dengan jalan hitam, payah dah nak kembali ke jalan putih. Tapi kita kena ingat, hidayah itu milik Allah, sambung Amir. Syam diam. Kata-kata Amir tadi membuatkan dia teringat kepada Bidin. Setiap malam dia berdoa agar Allah membukakan pintu hati sahabatnya itu untuk kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang hitam. Kadang-kadang kita hanya mampu memberi nasihat dan berdoa bila berdepan dengan orang macam ni, ujar Amir. Syam mengangguk. Maaflah kalau aku nak tanya sikit. Amir pandang Syam yang sedang ralit membersihkan troli tempat menyimpan bahan-bahan mandian dan kafan. Syam mendongak semula. Apa dia? Bidin, aku tengok dia tu lain macam sikit. Amir pandang sekitar bilik mayat itu. Bidin masih lagi belum pulang daripada menghantar jenazah ke rumah waris. Syam diam dan kembali kepada kerjanya semula. Aku tahu Bidin tu rajin kerja, tapi aku dapat rasakan macam ada sesuatu yang dia sorok. Semalam, kecoh pasal satu mayat yang tak ada lidah. Lidah mayat dah kena potong. Amir menjelaskan apa yang telah terjadi. Syam sekali lagi mendongak. Bulat matanya memandang Amir tidak berkelip. Potong lidah? Nak buat apa?
Aku ni dah masak dengan benda macam ni, Syam. Mayat kat sini selalunya jadi bahan dagangan. Dali tu. Aku dah tahu lama kegiatannya mencuri organ mayat untuk dijual kepada orang yang mengamalkan ilmu hitam ni. Tapi aku tak boleh nak buat apa. Aku tak ada bukti. Tambah lagi, Dali satu-satunya pekerja yang berani dan tak banyak songeh. Jadi, aku pejamkanlah mata saja. Amir berterus terang. Perlahan suaranya ketika ini. Syam diam. Terasa di mana-mana ada sahaja orang yang meredah jalan hitam. Niatnya untuk mencari jalan putih di sini, terpaksa juga berhadapan dengan semua itu. Jadi, aku harap kau janganlah jadi macam tu. Ingat ya, mayat juga akan terseksa. Masa mandi pun, kita ni kena berlembut. Pesan Amir. Syam mengangguk. Dia sudah serik. Serik sejak dirinya dihantui oleh Amoy. Kalau hati atau fikiran terganggu, ambil segelas air, kau bacakan surah Yasin. Dan minum ataupun berwuduk. Amalkanlah selalu. Terima kasih, Lami. Kau ni dah banyak ajar aku. Syam mengukir senyuman. Amir kini sahabatnya sama seperti Bidin. Berbeza hanya pada perangai dan sikap. Tu truk polis dah sampai. Amir menjenguk ke ruang legar di depan bilik mayat. Tadi dia terima satu panggilan yang menyatakan ada satu mayat akan tiba. Bergegas, Syam dan Amir membantu pihak polis mengeluarkan mayat dari truk polis itu. Terdapat 2 karung plastik hitam. Encik, 2 mayat ke? Tanya Amir. 1, tapi dah dikerat-kerat. Jawab salah seorang pegawai polis. Kes bunuh ni. Sambung seorang lagi pegawai polis yang turut sama membantu mengusung beg plastik itu ke dalam bilik bedah siasat untuk autopsi. Satu persatu bahagian anggota tubuh mayat itu dikeluarkan dari karung beg plastik hitam dan diletakkan di atas troli mayat. Sebaik sahaja bahagian kepala dikeluarkan, jantung Syam berdegup laju. Muka mangsa bunuh itu hampir hancur. Kejap. Syam perasan ada satu tangkal yang melilit kuat di bahagian leher mangsa yang sudah dikerat. Tangkal itu dibelik-belik. Dia terkejut. Astaghfirullah. Hampir terduduk. Lemah seluruh anggota tubuhnya. Kenapa, Syam? Amir yang masih lagi mengeluarkan sisa-sisa daging yang terpisah dari bahagian tubuh yang sudah dikerat itu mulai pelik dengan perubahan wajah Syam. Encik kenal ke dengan mangsa ni? Seorang anggota polis tadi mula bertanya apabila melihatkan Syam seperti kejung dan terkejut. Tak kenal. Saya hanya rasa tak sedap hati tengok keadaan mayat macam ni. Terketar-ketar Syam menjawab. Terpaksa dia berbohong. Anggota polis itu mengangguk. Seorang doktor pakar bedah forensik sudah sampai bersama dengan pasukannya. Syam dan Amir turut membantu di dalam bilik bedah siasat itu. 2 pegawai polis tadi hanya memerhatikan proses bedah siasat dibuat. Pemeriksaan luaran dan pemeriksaan dalaman mula dilakukan. Sepanjang bedah siasat, bahan spesimen diambil untuk ujian lanjut lengkap dengan bukti foto sekali. Usai membuat bedah siasat, Syam dan Amir memulakan kerja mereka menjahit semula anggota tubuh mangsa sebelum dibawa ke bilik lain untuk dibersihkan. Syam mula membersihkan darah yang memenuhi troli mayat tadi. Syam, biar aku yang bersihkan. Syam menoleh. Bidin muncul di muka pintu dalam keadaan yang termengah-mengah. Bila yang kau sampai? Baru je ni. Bidin segera ke tempat Syam dan menyuruh Syam menolong Amir di bilik mayat. Syam pandang Bidin yang tersenyum-senyum di situ sebelum berlalu pergi. Bidin segera mengeluarkan satu tiub kecil dan menadah darah yang menitik dari troli ke lantai. Tiub itu kemudiannya dimasukkan ke dalam poket seluar. Dia kemudiannya menyambung membersihkan darah di atas troli. Amir memandang Syam yang sudah bertaut 2 keningnya itu seolah-olah memikirkan sesuatu. Syam, kau fikir apa? Kita ni kena siapkan cepat mayat ni dan buat laporan. Syam hanya mengangguk.
Dia dan Amir sama-sama menguruskan mayat Tajul yang sudah agak sempurna sekarang ini setelah dicantumkan dan dijahit. Hanya mata dan lidahnya sahaja yang tidak ada. Dalam benaknya, Ligat berfikir tentang Tajul. Siapakah yang begitu tega membunuh Tajul dengan kejam? Ada orang potong lidah dia ke ni? Tanya Syam sewaktu membelik keadaan mulut mayat. Mungkin pembunuh dia ni lah yang buat. Tengok ni. Tubuh dia pun dikerat-kerat macam kerat ayam. Amir menggeleng. Syam diam. Apalah yang mamat ni dah buat sampai dibunuh kejam macam ni? Sekali lagi Amir menggeleng. Syam masih lagi diam. Dia tidak perlu membuka aib Tajul. Apa yang sudah dilakukan oleh Tajul dahulu, biarlah ianya bersemadi dengan jasadnya. Hati-hati Syam. Cebisan daging tu kena bersihkan dan bubuh dalam plastik. Bimbang nanti. Bila nak dikafankan, ianya terlerai daripada kapan. Pesan Amir. Syam hanya mengangguk. Sungguh dia tidak percaya yang satu hari nanti dia akan menguruskan mayat kawannya sendiri. Bukan mayat biasa, tetapi mayat yang cukup mengerikan. Melihat keadaan mayat Tajul, rasa kesal semakin membuak. Beng mati terjun bangunan. Shinawat mati dengan mengelar badan sendiri. Dan sekarang, Tajul pula dipercayai dibunuh dengan kejam. Apakah itu semua bala daripada kejadian dahulu? Apakah Ming Hun itu yang cuba membalas dendam? Syam meraup muka. Ada asap apa pula ni? Amir perhatikan hidung dan telinga mayat. Asap seperti asap rokok keluar dari celah lubang kedua-dua anggota tubuh itu. Syam pandang mayat. Dia menelan liur kelat. Asap tadi tidak henti keluar dari situ. Puas ditutup dengan kapas, tetapi tetap asap tadi keluar, tidak berhenti. Aku rasa ada benda tak kena pada mayat ni. Mungkin masa hidupnya dia mengamalkan ilmu hitam. Kau lihat je lah tangkal dia ni. Amir sekali lagi menggeleng. Syam masih seperti tadi. Tiada suara yang membalas kata-kata Amir. Dia sudah tidak mampu bersuara ketika ini. Apa yang dilihat di hadapan mata menjadi satu pengajaran berharga buatnya. Ingat ya Syam, baca Al-Fatihah, Ayatul Kursi. Ini bukan kes bunuh biasa. Kalau ikut terma perubatan dan forensik, kes ni dalam kategori kes medico legal. Melibatkan undang-undang. Amir mengingatkan Syam yang masih lagi diam membisu. Syam mengangguk. Amir lebih lama bekerja di situ dan sudah maklum tentang prosedur dan apa jua yang berkaitan dengan mayat untuk bedah siasat. Mayat dibersihkan. Usai urusan itu, Amir mengambil satu borang dan diisi. Borang postmortem yang sudah dicatat semua semasa sesi bedah siasat di dalam bilik bedah siasat tadi dibacakan semula. Laporan itu perlulah dilengkapkan sebelum diserahkan kepada doktor untuk pengesahan dan seterusnya diserahkan kepada pihak polis satu salinan daripadanya. Catatan itu diteliti. Laporan daripada pakar forensik dibaca sekali lagi jika ada yang tertinggal sebelum mayat itu disimpan di dalam peti mayat. Kau nak cek apa? Tanya Syam. Lama dia melihat Amir membaca sampaikan berkerut kening dan dahi. Laporan ini masih tak lengkap. Identiti mangsa ni masih belum diketahui. Tunggu keputusan DNA dan cap jari dan mungkin ujian kimia pada cecair yang diambil dalam ujian toksikologi. Jawab Amir. Syam sekali lagi diam. Patutkah dia memberikan kerjasama kepada pihak polis dan mendedahkan bahawa mayat itu adalah Tajul? Postmortem ni untuk apa sebenarnya? Sengajalah Syam bertanya. Postmortem ni antara tujuannya adalah punca untuk mengesahkan identiti mangsa, mengetahui punca, cara dan masa kematian. Selain itu, untuk menghilangkan keraguan mengenai sebab kematian. Jadi senanglah nanti nak buat laporan dan pengesahan pihak waris. Tadi tu, aku tengok doktor keluarkan darah sampai berpek. Banyak. Lepas tu dimasukkan cecair ke dalam badan mangsa. Untuk apa? Dari tadi Syam ingin tahu
Dia hanya perhatikan saja doktor membuat prosedur itu. Oh, tu sejenis bahan kimia untuk tujuan mengawet mayat. Cecair disuntik untuk membeku dan mengawet organ dalaman. Selalunya dilakukan dalam kes bunuh macam ni lah. Jadi mayat tu akan tahan selama 2 ataupun 3 hari. Jadi siasatan ni masih belum selesai. Mayat ni akan diulang semula proses bedah siasat. Balas Amir bersungguh memberitahu Syam tentang prosedur itu. Sebab itulah, kita ni sebagai pekerja di bilik mayat ni perlu amanah dan jujur. Kita ni menyimpan bukti polis. Jelas Amir tanpa disoal Syam. Syam mengangguk lagi. Kali ini dia faham dan dia berharap pihak polis dapat selesaikan kes tajul ini dengan segera. Selepas selesai menguruskan semuanya, Syam kembali ke bilik bedah siasat untuk menjenguk Bidin. Mana pula dia ni? Syam melihat sekitar bilik. Troli mayat sudah bersih. Peralatan bedah juga sudah berada kemas di tempatnya. Lantai juga tiada lagi kesan darah. Syam jenguk pula di bahagian kaunter. Dali seorang diri menjaga kaunter di situ. Bang, engkau ada nampak Bidin tak tadi? Syam bertanya sebaik dia mendekati meja kaunter. Ada tadi. Hei, macam tergesa-gesa keluar. Dah habis tugas dia hantar jenazah tu. Apa lagi, mokoklah tu dekat bawah pokok tu. Dali menjawab dengan sinis. Syam diam. Dia sudah masak dengan sikap Dali yang selalu memperlekehkan orang lain. Teringat pula kata-kata Bidin dahulu tentang kegiatan Dali. Syam melangkah keluar. Dia jenguk Bidin di tempat yang diberitahu Dali tadi. Tiada kelibat Bidin di situ. Jam sudah hampir 12 malam. Syam kembali semula ke dalam bilik mayat untuk membantu Amir menyediakan laporan dan dia nak bantu Amir untuk menyediakan laporan untuk sijil kematian dan laporan untuk salinan polis. Kau bagaimana? Aku cari Bidin. Tadi dia tak ada. Acuh tak acuh, Syam menjawab. Syarat benaknya memikirkan hal Bidin. Macam ada sesuatu yang tidak kena. Biarlah dia. Malam ni dah selesai tugas dia. Mayat yang ada ni pun masih tak tahu lagi milik siapa. Entah-entah tak ada waris yang datang tuntut. Amir berkata sambil menulis laporan. Syam menyandar di kerusi sambil meregangkan otot lengan. Agak lama dia juga berdiri di situ semasa sesi bedah siasat dan menguruskan mayat tadi. Dia pandang Amir. Lelaki itu seperti tidak sedikit pun merasa penat. Matanya menala pada sekujur tubuh yang sudah siap dibersihkan. Tubuh milik Tajul. Masih terngiang-ngiang di telinganya kata Tajul dahulu. Ming Hun. Pucat mukanya saat ternampak Ming Hun sedang menyeringai di satu sudut tidak jauh dari tempatnya duduk. Mungkin Ming Hun itu sudah terlalu berpuas hati sekarang dengan kematian Tajul. Syam tunduk sambil melepaskan helaan bersama dengan desah nafas yang perlahan.